Struktur saraf yang memanjang di dalam kaviti spinal vertebra dilindungi oleh tulang-tulang vertebra, lapisan meninges dan CSF. Memanjang di bawah medula oblongata sehingga ke bahagian vertebra lambar. 40 cm bagi lelaki dewasa. Terdapat dua enlargement, cervical enlargement dan lumbar enlargement. Tulang, skal dan vertebrata mempunyai ciri-ciri keras dan ringan, terbahagi kepada 31 segmen. Cervical nerve mempunyai 8 segmen, thoracic nerve mempunyai 12 segmen, lumbar nerve 5 segmen, sacral dan coccygeal nerve 5 segmen, manakala filum terminal 1 segmen. Cross section terdiri daripada grey matter, bahagian tengah yang berbentuk H yang dikelilingi oleh white matter. Grey matter cell bodies. Grey matter, 2 anterior grey column motor memindahkan impuls ke otot skeletal, motor neuron. 2 posterior grey column sensory menerima impuls dari periferi badan, sensory neuron. 2 lateral grey column interneuron. White matter mengandungi fiber saraf menghubungkan komunikasi periferi dengan grey matter spinal cord serta spinal dengan otot. Mengikut bahagian yang dikawal serta spinal dengan otak. 2 anterior white column motor membawa impuls dari otak ke otot skeletal voluntary, otot licin dan otot cardiac involuntary. 2 posterior white column sensory membawa impuls dari spinal ke otak. 2 lateral white column cabangan nerve root, spinal nerve. 2 posterior root sensory. 2 anterior root motor, disokong oleh tisu neuroglia. Seterusnya, lapisan meninges termasuk cecair cerebrospinal fluid (SSF), blood-brain barrier. Meninges adalah satu set lapisan perlindungan terletak di antara sistem saraf pusat dan perlindungan tulangnya. Kedua-duanya di peringkat otak dan saraf tunjang. Khususnya, anda boleh mencari satu siri 3 membran yang terletak di bawah yang lain, menerima dari yang lebih luaran hingga lebih dalaman nama durameter, arachnoid dan piameter. Meninges berfungsi terutamanya untuk melindungi dan menyokong sistem saraf pusat, CNS. Ia menghubungkan otak dan saraf tunjang ke kandar tengkorak dan tulang belakang. Meninges membentuk halangan pelindung yang melindungi organ sensitif dari CNS terhadap trauma. Ia juga mengandungi bekalan darah yang banyak yang menyampaikan darah ke tisu CNS. Satu lagi fungsi penting dari meninges ialah ia menghasilkan cecair cerebrospinal. Cecair yang jelas ia mengisi rongga ventricle cerebrum dan mengelilingi otak dan saraf tunjang. Cecair cerebrospinal melindungi dan memelihara tisu CNS dengan bertindak sebagai penyerat kejutan, dengan menghidupkan nutrien dan dengan menghilangkan produk sisa. Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid CSF ialah atra terusan plasma yang terkandung dalam ventrikel otak dan ruang submenoid, tengkorak dan tulang belakang. CSF ialah cecair badan yang jelas dan tidak berwarna yang terdapat dalam tisu yang mengelilingi otak dan saraf tunjang semua vertebrata. CSF dihasilkan oleh sel epidermal khusus dalam plexus choroid, ventrikel otak dan diserap dalam granulasi arachnoid. Fungsi utama CSF bertindak seperti cushion yang membantu melindungi otak dan saraf tunjang daripada kesan atau kecederaan secara tiba-tiba. Fluid iaitu cecair juga mengeluarkan bahan buangan dari otak dan membantu sistem saraf pusat anda berfungsi dengan baik. Antara fungsi lain CSF iaitu melaksanakan fungsi penting termasuk menyediakan khasiat penyingkiran bahan buangan, memainkan peranan penting dalam pengawalan tekanan intracranial, diperbaharui kira-kira 4 kali setiap 24 jam. Pengurangan kadar pusing ganti CSF semasa penuaan membawa kepada pengumpulan katabolik dalam otak dan CSF yang juga diperhatikan dalam penyakit neurodegeneratif tertentu. CSF juga memainkan peranan penting dalam perkembangan otak dan pengawal seliaan, homeostasis, cecair interstitial
otak dan yang mempengaruhi fungsi neuron. Kebocoran cecair cerebrospinal adalah keadaan di mana cecair pelindung yang mengelilingi otak CSF bocor ke dalam sinus atau telinga. CSF mengelilingi otak dan melindunginya. Tisu tebal dan berkulit yang dipanggil dura melapisi bahagian dalam tengkorak, menyediakan pengendap yang menghalang cecair tulang belakang daripada keluar. Kebocoran CSF berlaku apabila terdapat jangkitan otak atau strok. Blood-brain barrier iaitu had kemasukan bahan daripada darah ke otak oleh astrocyte. Blood-brain barrier ataupun singkatan BBB adalah saluran darah mikro dalam sistem saraf pusat CNS yang mempunyai struktur anatomi yang berbeza daripada saluran darah periferi. Salur darah mikro dalam otak BBB terdiri daripada satu lapisan sel endotelial yang dikelilingi oleh sel parasit dan astrocyte. Blood-brain barrier terdiri daripada pelbagai jenis sel. Sel-sel ini melapisi saluran mikro otak dan bekerjasama untuk melindungi CNS dan neuronnya daripada sebarang patogen yang terletak di pinggir. BBB ialah struktur kompaun mengikut labirin vaskular otak. Ia terdiri daripada 4 jenis sel CNS. Antaranya ialah sel endotelial, parasit, astrocyte, microglia, satelit. Ia juga terdiri daripada 2 jenis sel PNS iaitu satellite cells dan juga C1 cells. Empat jenis sel CNS iaitu sel endotelial. Sel-sel ini melapisi bahagian dalam saluran darah. Di blood-brain barrier, mereka berkait rapat antara satu sama lain melalui persimpangan ketat untuk membentuk penghalang. Persimpangan selular ini penting untuk saluran mikro dalam otak kita kerana ia mengekalkan integriti dan kebolehterlapan kapal. Dengan itu, mengawal laluan melalui blood-brain barrier. Fungsi sel endotelial iaitu fungsi penghalang. Endotelium bertindak sebagai penghalang semi-selektif antara lumen pembuluh dengan jaringan di sekitarnya, mengontrol lalu lintas material serta transit sel darah putih ke dalam dan luar aliran darah. Yang kedua, pembekuan darah, trombosis dan fibrinolisis. Endotelium normalnya menyediakan permukaan non-trombogenik kerana endotel memuat, sebagai contoh, hemparan sulfat yang bertindak sebagai kofaktor untuk mengaktivasi antirombin protease yang menginaktivasi berbagai faktor dalam kaskad koagulasi. Yang ketiga, inflamasi. Dan yang keempat, pembentukan pembuluh darah baru iaitu angiogenesis. Yang kelima, vasokonstriksi dan vasodilatasi serta mengawal tekanan darah. Dan yang akhir sekali, memperbaiki organ yang rosak atau sakit melalui injeksi sel pembuluh darah. Sel parasit. Sel parasit ini tertanam ke dalam membran bawah tanah microvessel. Parasit berkait rapat dengan sel endotelial di blood-brain barrier. Parasit dianggap berasal daripada prekursor biasa kepada sel otak licin dan sementara ia memberikan sokongan struktur kepada saluran mikro. Ia juga memberi isyarat dengan sel endotelial untuk mempengaruhi kebolehterlapan dan pertumbuhan. Di dalam otak, parasit juga boleh melakukan fungsi seperti sel imun, seperti mengesai, menelan dan memusnahkan mikroorganisma yang berasal dari darah yang berpotensi berbahaya. Fungsi sel parasites ada 4, iaitu penjanaan semula otak rangka dan pembentukan lemak. Yang kedua, angiogenesis dan kelangsungan hidup sel endotel. Yang ketiga, halangan darah otak. Dan yang keempat, aliran darah. Sel astrocytes. Astrocyte dinamakan untuk bentuk seperti bintang. Mereka adalah sel sokongan yang menyumbang kepada sifat struktur blood-brain barrier. Astrocytes diketahui membawa sel peripheral seperti sel darah putih ke dalam CNS melalui blood-brain barrier.
Fungsi sel astrocyte iaitu struktur saraf. Astrocyte dan glia secara umum memenuhi peranan penting memberikan sokongan fizik kepada neuron sehingga mereka tetap di mana mereka berada selain mengatur transmisi impuls elektrik. Yang kedua, penghalang darah otak. Sel glial ini bertindak sebagai perantara antara neuron dan sistem peredaran darah, terutamanya saluran darah. Dalam pengertian ini, mereka memenuhi fungsi penapisan. Jadi ia adalah sebahagian daripada penghalang darah otak yang dibentuk oleh sel-sel endotelial otak yang terkait rapat. Yang ketiga, sumbangan dalam pemakanan. Hubungan astrocyte dan sistem vaskular membolehkan mereka mendapatkan nutrien seperti glukosa atau asid laktik daripada darah dan boleh dihantar ke neuron. Fagositosis dan penyingkiran sisa. Astrocyte mengumpul bahan buangan daripada neuron dan memindahkannya ke darah supaya ia boleh disingkirkan. Di samping itu, apabila kecederaan pada sistem saraf berlaku, astrocyte bergerak ke arahnya untuk fagositosis atau penyingkiran neuron mati, membentuk parut di kawasan yang rosak untuk terkumpul di dalamnya. Sel mikroglia. Sebagai sel imun pemastautin CNS, mikroglia terletak tepat di luar blood-brain barrier. Walaupun mereka biasanya tidak dianggap sebagai sebahagian daripada blood-brain barrier, mikroglia meninjau CNS untuk mikrob dan mempunyai keupayaan untuk menelan dan memusnahkan mereka yang ditemui. Oleh itu, mikroglia adalah satu lagi barisan pertahanan imunologi terhadap potensi patogen atau toksin yang melintasi blood-brain barrier. Fungsi sel mikroglia iaitu fagositosis sisa pelupasan. Sel-sel ini memfagositosis makan pelbagai jenis sistem saraf pusat. Sel yang cedera dan mati, sisa, virus, bakteria, kursus neurofibrillary, plaque neurotic. Selepas fagositosis, kedua-dua mikroglia dan sasarannya tidak diaktifkan. Dengan itu, mengurangkan risiko mengubah fungsi sistem saraf. Yang kedua, penyelenggaraan homeostasis. Mikroglia menghantar isyarat melalui sitokin kepada jenis sel lain seperti neuron, astrocyte dan limfosit T yang juga terlibat dalam sistem imun. Antara akibat daripada fungsi ini ialah peraturan homeostasis media ekstraselular serta menggalakkan keredangan. Yang ketiga, pendedahan antigen. Apabila tisu menjadi meradang, limfosit T melintasi penghalang darah otak dan memasuki sistem saraf pusat. Sekali di sini, mereka bergabung dan sel mikroglia yang mempunyai antigen berfagositosis darah dari mana antibodi dihasilkan. Ini meningkatkan penyingkiran ancaman dan pemilihan kecederaan. Yang terakhir, kerosakan sel sitotoksik. Mikroglia mempunyai keupayaan untuk memusnahkan bakteria, virus, neuron yang dijangkiti dan jenis sel lain dengan melepaskan hidrogen peroksida dan nitrik oksida. Kadang-kala tindak balas ini terlalu agresif dan memusnahkan sejumlah besar tisu sihat, menyebabkan kerosakan otak yang lebih besar.